Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah kita dapat bersama lagi dalam episod yang ke-46 ya. Pelumi Dr. Har dengan tema bulan ni menguruskan kepelbagaian ya. Dan kalau Dr. Har recap sikit lah ya daripada episod-episod yang lepas, alhamdulillah kita dah menakrifkan kepelbagaian itu sebagai ciri-ciri yang menunjukkan ya perbezaan atau persamaan seseorang itu di dalam kelompok, sama ada ciri itu yang boleh dilihat atau tidak boleh dilihat ya. Kategorinya yang paling asas adalah ya kepelbagaian personality ya, dan tentu sekali juga ya kepelbagaian dalaman yang kita tak memilih pun ya, maknanya dia kita lahir dengan ciri-ciri tersebut ya, semuanya itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks kejadian kita. Dan kepelbagaian luaran itu adalah the external diversity itu adalah apa yang kita tentukan dan pilih untuk diri kita sendiri ya, macam contohnya tahap pendidikan kita, nak bekerja di mana, nak berkahwin atau tidak dan seterusnya. Dan ada juga kepelbagaian dari sudut ranking ya, ataupun kedudukan kita dalam organisasi, dari tempat kerja kita ya, atau dalam industri yang kita menjadi salah seorang pekerjanya, maka kita tengoklah saat kita nak ada dalam pengurusan ke atau kita nak ada sebagai pekerja bawahan ya. Itu semua adalah kepelbagaian yang perlu kita uruskan kerana manusia ini, iaitu yang kita cover dalam episod yang lepas, manusia ni secara fitrahnya memang dia tak suka dengan benda yang berlainan dengan diri dia, dia tak selesa dan dia sentiasa mencurigai ya, sebab dia bimbang ya perkara-perkara yang tidak sama macam dia tu ya, akan menjadi bahaya kepada dia. Dia akan mencederakan dia ataupun merosakkan dia. Sebab tu otak primitif kita sentiasa berhati-hati sangat ya, dan sangat tak selesa dengan kepelbagaian. Sebab tu dia lebih suka kalau ya duduk dengan kelompok-kelompok yang dia tahu, yang dikenal saja ya. Dan yang kedua tu ialah kita ada apa yang dinamakan sebagai cognitive bias ataupun ya kesendengan kognitif yang menganggap bahawa kita saja yang betul. Dan orang lain itu sebenarnya lebih rendah daripada kita ya, ataupun tak betul ya, ada saja yang tak kena ya. Kita menjadi gold standard yang mana kita mengukur ya orang lain itu dengan ya standard kita ya, dan ini nanti menyebabkan ada yang stereotip ya, berterusan kepada ya prejudis ya, sikap-sikap yang berat sebelah ni, khususnya kalau kita berada di pihak majoriti dan kita akan mendiskriminasi kelompok yang minoriti ya, dan sampai kalanya boleh menyebabkan ya berlakunya keganasan, kebencian ya, ataupun hate crime ya, jenayah kebencian, dan juga boleh berlakunya genocide ataupun penghapusan etnik ya. Ini semuanya disebabkan oleh ya sikap di mana ya kita tidak mendidik diri kita untuk ya menguruskan kepelbagaian dengan baik. Maka dengan itu kita lebih kepada kerangka fikir kita ni lebih kepada nak menolak dan membenci kepelbagaian. Ada satu cara lagi ya, yang mana kalau kita lihat mengapa kita harus belajar ya menguruskan kepelbagaian ini, kerana menerima kepelbagaian atau bertoleransi kepada kepelbagaian saja pun tidak mencukupi ya. Maknanya dia mungkin sangat mudah untuk dieksploitasi dan dimanipulasi, akhirnya menjadi kebencian juga. Jadi dalam episod kali ini, iaitu episod 46 ni, bagaimana nak menguruskan kepelbagaian ini secara efektif, produktif ya, dan juga yang menghasilkan kebaikan ya di dalam kelompok kita adalah dengan bagaimana kita nak menghargai kepelbagaian itu ataupun kita nak meraihkan kepelbagaian itu sebagai kekuatan kita. Ini sebenarnya sukar ya, sebab dia seolah-olah 180 darjah berbeza daripada fitrah kita yang menganggap kepelbagaian itu adalah musuh ataupun ancaman kita. Ya, jadi saya mungkin ya nak menyebut para pelayar ya yang mengikuti ni, mungkin boleh letak di ruang komen tu bagaimana agaknya ya kalau kita lihat di sekitar kita ya, khususnya negara Malaysia yang ya mempunyai kepelbagaian kerencaman kemajmukan ini, apakah agaknya antara tiga sikap tadi ya, membenci, menolak, menerima atau bertoleransi, dan yang ketiga ini menghargai dan juga meraihkan kepelbagaian itu, yang mana agaknya yang paling dominan, sikap yang mana ya? Dr. Har bimbang ya, khususnya apabila
adanya di situ ya kata dari sudut politiknya ya mungkin lebih menguntungkan, maksud saya dari sudut nak memudahkan menang dalam satu pilihan raya itu adalah dengan memastikan bahawa rakyat kita yang majmuk ini terus berada di sudut masing-masing berlakunya polarisasi dan kita dimomokkan ditakut-takutkan bahawa kaum yang ni nak mengapa-apakan kaum yang ni jadi bila berlakunya begitu masing-masing politik perkauman ini hanya akan menyebabkan kita yang akan menguasai konteks kita ni adalah mereka yang mungkin akan memanipulasikan situasi di mana kita tidak bersatu padu meraihkan kepelbagaian kita. Tapi kalau kita dapat menghargai dan meraihkan kepelbagaian kita, maka Malaysia akan menjadi negara yang sangat kuat kerana mampu secara efektif dan hikmahnya menggunakan segala kekuatan yang ada. Jadi itu dalam episod kali ini kita cuba merungkaikan bagaimana kita nak menguruskan kepelbagaian dengan cara menghargainya. Dengan cara kita meraihkan kepelbagaian itu sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu Taala sebagai kekuatan. Bukannya sesuatu yang bersifat liability kita ataupun satu ancaman yang mesti kita hapuskan. Maknanya kalau boleh kita nak orang-orang kita sajalah. Yang orang lain semua kena balik kampung, balik negara dia ke. Kita tak boleh katakan begitu kerana terutama selepas 60 tahun kita merdeka, ramai antara kita atau hampir semua antara kita yang ada pada warga negara Malaysia adalah yang lahirnya di negara ni. So inilah satu-satunya tanah tumpah darah yang kita kenal. Kita mungkinlah dari sudut datuk nenek keturunan kita berasal daripada tempat yang lain, tapi atas apa pun jua sebabnya datuk nenek kita telah berhijrah kemari secara paksa ataupun secara rela dan akhirnya menjadikan bumi bertuah ini sebagai tanah tempat mereka terus menumpang teduh dan mencari rezeki hingga akhirnya lahirlah kita generasi kedua, ketiga dan seterusnya ni Jadi kita mungkin harus memahami dari sudut sejarahnya, latar belakangnya, tapi dalam masa yang sama juga merancang bagaimana kita nak menaikkan lagi potensi negara ini, bukannya menghancurkannya dengan sentimen-sentimen perkauman yang diapi-apikan hingga kan kita tidak mempunyai daya kekuatan untuk membangunkan negara yang bertuah ni. Jadi saya rasa ni satu tanggungjawab kita semua. Jadi saya ada lebih kurang mungkin 3 atau 4 saranan ni bagaimana kita nak menghargai kepelbagaian dan juga meraihkan kepelbagaian yang ada. Yang pertama tak ada lain melainkan kita mengubah kerangka fikir kita. Daripada satu kerangka fikir yang jumud, tertutup, terkunci macam yang saya bincangkan pada episod yang lepas kenapa yang kita menjadi sangat diskriminatif sangat membenci dan kita menolak kepelbagaian ini kerana kerangka fikir kita masih lagi pada kerangka fikir yang jumud, yang terkunci dan terbelenggu dan kita masih tidak dapat melihat bahawa kepelbagaian itu boleh kita manfaatkan. Malahan kita sentiasa dimomokkan dengan ketakutan dan mindset ini juga kalau berlaku kepada golongan yang bukan saja yang menindas ni tapi yang ditindas juga, inilah yang menyebabkan yang ditindas juga pun merelakanlah sampai bila-bila tak apa kita macam ni sajalah dan tak payahlah kita nak lawan-lawan contohnya. Jadi sedangkan itu akan menambah burukkan lagi keadaan kerana tidak berlakunya keadilan dan tidak berlakunya kesaksamaan. Dan bagaimanakah masyarakat boleh menjadi bahagia sekiranya mereka tidak merasa dilindungi dan tidak merasa bahawa tempat dia berpijak ini adalah tanah tumpah darahnya yang mana dia boleh meningkatkan potensi diri dia. Jadi oleh sebab tu yang pertama memang kerangka fikir kenalah menjadi bercambah dan dinamik dengan kita melihat kepelbagaian itu adalah kekuatan kita dan peluang untuk kita mengadakan penambahbaikan. Macam yang kita tahu bahawa kepelbagaian itu adalah tanda kebesaran Allah. Jadi mungkinlah daripada kerangka fikir yang tertutup itu macam mana pula dengan dia ni susah hidup saya lagi senang kalau mereka semua tak ada. Di situlah cabarannya. Bagaimana kalau kita melihat sebenarnya setiap kita ada kekuatan dan kelemahan. Tetapi apabila kita menghargai dan meraihkan
menonjolkan lagi kekuatan masing-masing tanpa kita membuang masa bercakaran cuba menunjukkan kelemahan dan kekurangan satu puak tu macam tu. Lebih baik kita gunakan itu untuk sama-sama melengkapi. Ibarat sudu dan garfu tu. Kita tak mau dapat dua-dua sudu atau dua-dua garfu. Sedangkan garfu dan sudu tu sangat berbeza kerana mereka mempunyai fungsi yang berbeza. Mungkin sudu tu kita nak kalau yang berkuah atau macam nasi, betul-betul nasi tu kita boleh kumpulkan, tetapi kita perlukan sudu tu untuk mungkin mencocok dan mengambil lauk-lauk yang ada ke sebab kalau dengan sudu saja pun mungkin tak boleh. Jadi ini maksudnya walaupun kita sangat jauh berbeza tapi kita mempunyai fungsi yang saling lengkap melengkapi. Tak boleh untuk itu di situlah letaknya ta'aruf tadi tu. Maka kalau kita tidak mampu berta'aruf ataupun berkenalan, kita dulu yang menghulurkan salam persahabatan, dan pihak yang satu lagi juga menerimanya dengan baik, maka kita berinteraksi, di situ kita akan lebih kenal, mengenal dan tahu apa kekuatan. Katalah bangsa A ni dia punya kekuatan dia memang dari sudut budi bahasanya, dari sudut orang kata layanan yang baik contohnya. Satu lagi bangsa ni memang sangat pandai, kelompok ni sangat pandai dalam konteks mungkin perniagaan, cara untung nak dapatkan modal dan seterusnya. Jadi yang ni kita gunakan, dan mungkin satu lagi tu dari sudut mungkin promosi pula, nak mengiklankan kita punya produk tu. Jadi bila kita lihat kekuatan ini, itu menjadi satu asas kepada pembangunan sebuah masyarakat yang sangat progresif. Tapi ini tidak akan dapat kita capai selagi mana kita tidak mempunyai kerangka fikir yang bercambah dan dinamik. Maknanya kita ubah cara kita berfikir. Dan bagaimana caranya? Macam selalu saya ajar pelajar saya, lizard brain tu ataupun otak reptilia atau otak cicak ni, dia akan selalu menimbulkan rasa syak wasangka dan was-was dalam hati kita. Dia kata jangan percaya dia orang ni kan. Dia orang ni nanti habislah kita. Macam nanti dia ambil dia dah mula tu. Apa caranya untuk membina kerangka fikir yang bercambah dan dinamik dan berkembang ni? Kita kata okey, yang itu saya dengar daripada orang, tapi saya sendiri nak tengok betul ke tak betul tu. Jadi kita pun mulalah nak berkawan lebih rapat lagi dengan mungkin kelompok yang lain tu. Kita punya kerangka fikir itu masih lagi yang tertutup tu, dia punya marah lah, dia kata jangan nanti kamu kena tipu lah apa sesemualah. Tetapi kalau kita teruskan juga perlahan, kita akhirnya akan dapati bahawa kelompok orang lain itu juga macam kita, mereka nakkan keharmonian, mereka tak nak ada kacau bilau, dan mereka sangat mengharap kita, khususnya Melayu Muslim ini, untuk memainkan peranan sebab kita ni yang paling ramai. Tapi kalau kita sendiri memilih untuk mendiskriminasi mereka, itu yang sangat mereka takuti, dan kadang-kadang mereka juga terpaksa bertindak sesuatu untuk mempertahankan tradisi dan hak mereka juga. Jadi yang ini ni saya rasa sebagai fitrah manusia begitulah. Jadi apa kata kalau kita membuka tangan kita, membukakan hati kita untuk rakan-rakan kita ni, walaupun daripada pelbagai yang ada, untuk memberi sumbangan, kerana mereka juga anak Malaysia macam kita juga. Jadi yang itu perkara yang pertama, mengubah kerangka fikir daripada yang jumud, terbelenggu dan tertutup tadi kepada kerangka fikir yang bercambah, dinamik dan progresif, yang berkembang, dan melihat itu kekuatan, bukan sebagai dan juga peluang untuk menambah baik, bukannya merupakan liability ataupun satu ancaman. Okey, yang kedua adalah kita tahu bahawa ini yang sangat menarik. Walau siapa pun kita, asalkan kita manusia, kita mempunyai perkongsian nilai sejagat yang sama. Contohnya kita siapa pun kita sangat menghargai orang yang ikhlas, orang yang ikhlas dalam pada berbuat baik begitu. Kita sangat menghargai mereka yang jujur. Sebab honesty is still the best policy. Kat mana pun kalau terjumpa dompet, yang dalam tu ada dokumen, ada wang, kita mahu kalau boleh diri kita sendiri dan orang lain juga akan
pergi cari balai polis atau untuk berikan mana tahu ke orang yang berkeperluan tu akan cuba mencarinya kan. Bukannya mengambilnya untuk diri kita sendiri. Di mana-mana pun tempat di atas muka bumi itu, itulah nilai yang harus dipegang iaitu kejujuran. Apa lagi? Kita juga tidak pentingkan diri sendiri. Maknanya mungkin kita mempunyai keperluan, tapi kalau ada orang lain juga perlu keperluan, kita kena dulukan orang sekadar yang boleh, dan juga kita sentiasa berbuat baik, sentiasa dermawan, sentiasa bantu-membantu. Ini adalah perkongsian nilai sejagat yang mesti kita suburkan di kalangan komuniti yang ada banyak kepelbagaian ni. Sebab bahasa tentang nilai sejagat ini, dia apapun bahasa yang kita sebut, yang kita tuturkan, nilai itu tetap sama. Satu dunia ni orang masih suka orang lain berbuat baik dengan mereka, walaupun dia sendiri adalah mungkin orang yang paling jahat di atas muka bumi ni. Telah sabit kesalahan dengan dia punya rompakan bersenjatanya, dengan bunuh rogolnya apa semua, dia jadi memang kena hukum gantung lah. Kalau kita ikutkan, orang-orang macam ni mesti suka juga, mungkin ada penjara yang macam jahat macam dia juga kan, contohnya. Tapi kita dapati tidak, mereka perlukan orang lain untuk melayani mereka dengan baik. Patutnya orang jahat suka orang jahat lah, tapi tidak. Maka kebaikan ini untuk kita menghargai kepelbagaian ini sebagai satu kekuatan, dan juga meraihkannya, memang kita kena banyak berinteraksi dengan rakan-rakan kita dan berbincang tentang nilai-nilai sejagat yang kita bincangkan. Yang satu lagi mungkin yang Dr. Har bimbang, zaman Dr. Har dulu kalau ke sekolah tu semua ada di situ, kawan Cina ada, kawan India, bangsa-bangsa lain juga ada di situ. In fact masa Dr. Har sekolah rendah itu, sekolah rendah jenis kebangsaan Inggeris mulanya, dia naik taraf sebagai sekolah rendah kebangsaan, dan kawan-kawan daripada sekolah rendah jenis kebangsaan Cina masuk ke dalam sekolah Dr. Har tu, dan sebenarnya institusi pengajian yang dibangunkan oleh kelompok yang tersendiri itu sebenarnya mungkin tidak perlu ataupun tidak menjadi yang paling utama sekiranya kita ada satu institusi pendidikan yang mana memberikan semua yang diperlukan. Maknanya saya selalu terfikir agaknya sebab bahasa yang sering kita gunakan kerana ada kat rakan-rakan kita dari sudut, dari kelompok Cina, Tionghoa, ada yang daripada India, daripada suku yang lain contohnya tu. Maka tentu sekali mungkin bahasa kalau Cina tu mungkin Mandarin lah sebagai bahasa formalnya, diajarkan juga di sekolah. Bahasa Tamil juga yang boleh diajar dan dipelajari oleh siapa-siapa juga. Jadi tidaklah maknanya kalau dia nak berbahasa Mandarin, dia kena bersekolah di sekolah rendah jenis kebangsaan Cina. Kalau dia nak bahasa Tamil, dia kena pergi ke sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil, begitu. Mungkin satu sekolah itu kita letakkan satu penghargaan terhadap kepelbagaian yang kita ada. Tentu sekali sangat penting untuk mempunyai satu bahasa kebangsaan, satu bahasa yang menyatu padukan kita semua. Tetapi dalam masa yang sama kita menerima, pakai dan mengiktiraf semua bahasa yang ada sebagai bahasa yang menjadikan masyarakat Malaysia sangat berwarna-warni ini. Jadi itu salah satunya. Belum lagi kita raihkan juga bahasa-bahasa yang lain juga, itu antara dalam konteks perkongsian, bukan hanya nilai tetapi juga tradisi, adat resam, dan macam contoh Dr. rasa sekarang ini kita tahu kebaikan intermittent fasting di dalam kawalan berat badan semua, dan kita tahu sejak akhir-akhir ni bila kita sini berpuasa selama sebulan tu, ada ramai rakan-rakan non-Muslim kita juga turut sama dan merasakan kegembiraan nak berbuka itu sebagainya. Yang dikatakan Rasulullah SAW kan, dia ada dua kegembiraan bagi mereka yang berpuasa ni. Pertama masa dia nak buka, yang kedua bila dia nak bertemu dengan Allah nanti kan. Jadi dan itu sebenarnya satu yang mungkin walaupun
bagi generasi yang terdahulu itu mungkin tak pernah kita nak fikirkan sebab pasal ni orang Islam sajalah, tapi kita dapati anak-anak generasi kita yang lebih muda tidak melihatnya begitu, ya, malahan melihatnya sebagai satu kepelbagaian yang harus memperkayakan lagi hidup mereka. Jadi kita tahu macam pengalaman Dr. sendiri, rakan-rakan bila pergi keluar negara dengan rakan-rakan daripada yang bukan Melayu, mungkin di international conference tu kita akan jumpa lah, mungkin peserta daripada India, peserta daripada negara China sendiri, tetapi rakan-rakan kita yang merupakan mungkin kita katakan rakyat Malaysia berbangsa Cina atau bangsa India ini, mereka sememangnya berbeza, sebab pengalaman hidup dia berbeza, dan sebab tu kita mungkin harus bertindak dan berlaku adil terhadap konteks ini, dalam perkongsian nilai adat resam budaya kita yang sama-sama kita sanjung tinggi. So yang ini kita memperkayakan lagi kita dan kita melihatnya sebagai kekuatan kita yang mungkin tidak akan dapat dirasai oleh mereka yang bukan di dalam kelompok yang macam kita ni, dengan penuh kemajmukan dan kerencaman. Itu yang kedua. Tadi yang pertama adalah mengubah kerangka fikir kepada yang lebih dinamik, progresif dan bercambah, dan tidak melihat kepelbagaian sebagai satu liability, dan melihatnya sebagai satu kekuatan. Kita sentiasa melihat kebaikan dan kekuatan seseorang itu, bukannya menumpukan kepada kelemahan mereka, dan kita saling lengkap melengkapi, sentiasa bersedia untuk memberikan yang terbaik begitu. Yang kedua adalah dengan kita berkongsi nilai-nilai sejagat, yang mana dianya semuanya adalah semua bangsa ataupun mereka daripada latar belakang apa pun melihat nilai sejagat yang sama, mengangkat dan mengutamakan nilai-nilai tersebut. Hinggakan setiap seorang mahu siapa saja yang ada interaksi dengan mereka melihat sisi baik mereka, bukannya sisi yang buruk tu. Jadi itu satu lagi. Yang ketiga, saya rasa kita tidak ada pilihan lain melainkan kita mesti mampu berkomunikasi secara asertif. Cara komunikasi ni selalunya ada 4. Gayanya satu yang pasif. Yang pasif ni yang selalu kita tak melawan lah, hak kita tak pedulikan, hak orang lain tu yang kita utamakan. So tak apalah orang lain menang, kita kalah pun tak apa. Janji keadaan ini tidak dikeruhkan. Orang pasif ni dia tidak boleh sentiasa pasif sebab kita ada banyak perkara yang mungkin kita tak setuju, maka kita kena nyatakan. Dan dalam konteks kepelbagaian ini, kalau kita menggunakan kaedah pasif untuk berkomunikasi, maka kita akan sentiasa didiskriminasi dan dibuli oleh mereka yang mempunyai gaya komunikasi agresif. So yang ini juga cara komunikasi ni banyak jugalah bergantung dengan kita punya kelompok. Contohnya kita semua kelompok A, tiba-tiba ada seorang daripada kelompok B, orang ni mungkin kita punya cara komunikasi kita sangat condescending, kita sangat merendahkan contohnya. Itu bukan cara yang betul lah, sebab pasif agresif ini dia cara satu komunikasi yang pasif pasti akan ditekan oleh mereka yang menggunakan komunikasi agresif. Komunikasi agresif ni pula caranya saya mesti menang, awak mesti kalah. Jadi tentu sekali yang ini je yang selalu. So dalam konteks ini kalau kita dalam kemajmukan kita ini bukan saja mungkin dalam kelompok yang sama pun, tapi kalau seorang ni banyak sangat pasif, maka yang agresif ni saja nanti akan mengganggu gugat kehidupan mereka ni, sebab mereka selalu tak nak betul langsung. Jadi untuk tu kita harus ada cara komunikasi yang asertif. Cara komunikasi asertif ni dia menghormati pandangan orang, pendapat orang, tapi dia akan pertahankan pendapat dia sendiri. Dia rasa dia mempunyai juga hak untuk didengar. Maka dengan itu sama-sama anda menang, saya pun menang juga. Saya hargai pandangan dan juga hak, saya hormati hak saudara, tapi
dan masa yang sama saya akan pertahankan hak saya sendiri. Dalam konteks menghargai dan meraihkan kepelbagaian, kita kena ada konteks komunikasi begini. Ya, so kalau misalnya mungkin ada yang terguris, ada yang terkasan, kita boleh terus bagi tahu. Ya, dan tidaklah kita pendam untuk menjadi satu sangkaan buruk, ya, dan akhirnya akan meletus, ya. Apabila ada rusuhan kaum ke contohnya, tidak, ya, kita akan nyatakan supaya ianya boleh diperbaiki terus, ya. Tanpa keupayaan berkomunikasi secara asertif, kita jadi passive agresif. Ya, dua-dua tadi, passive agresif kita jadikan satu. Dan passive agresif hari ini dia sangat subur dengan adanya laman media sosial. Ya, kerana banyak antara kita yang anonymous, kita boleh cakap apa kita nak, makin hamun orang tu, tapi tak ada siapa boleh tahu siapa kita. Sebab tu kalau ada viral sesuatu yang menunjukkan perkauman ke, kita tengok dalam komen-komen tu, komen berani lagi, tapi kalau di depan ni menikus saja dia. Tetapi so ini adalah passive aggressive punya communication. Dia tak berani sebenarnya, ya. Tapi dia bantai aje lah sebab yalah, kerja dia mengapi-apikan I lose you lose. Digenggam jadi apa, kata kalau contohnya, ya, kita kata menang jadi abu, menang jadi arang, kalah jadi abu. Ya, semuanya memang tak jadi apa-apa pun, ya. Jadi oleh sebab tu, ya, dalam konteks negara kita yang ada kepelbagaian ini, kita kena mampu mempunyai komunikasi asertif. Dan mana ajaran ini sebenarnya, kalau kita lihat, ya, ini dah masuk kepada aspek yang sukar sikit, iaitu kepelbagaian dari sudut agama, kepelbagaian dari sudut mungkin, ya, orientasi seksual, ya, LGBT dan seterusnya macam tu. Bagaimana cara kita nak menangani, ya, kepelbagaian yang kita anggap agak sukar ini, ya, baik. Tapi dengan tiga tadi tu masih lagi cukup penting untuk berkomunikasi secara asertif tu. Lakum dinukum waliyadin, ya, dalam surah Al-Kafirun kita biasa baca. Maknanya kita kena tegas mengatakan Tuhan kita siapa, dan ya, bagi saya agama saya, bagi kamu agama kamu. Itu sebenarnya satu pendekatan yang mana kita boleh berbeza, ya, tak perlu setuju pada semua perkara, tetapi kita, ya, mungkin, ya, menghormatilah pandangan daripada rakan kita yang mungkin dia memilih untuk, ya, mempunyai cara hidup yang begini, ya, menyembah kepada Tuhan yang itu, ya. Dan dalam konteks ini, itu sekali kita selalu merasakan, kalau saya biarkan aja nanti saya bersyubhat. Ya. Sebab itu saya mesti kena ada undang-undang contohnya. Sebenarnya kalau kita lihat, ya, aspek agama ini satu yang sangat orang kata bergantung kepada individu tersebut. Dia adalah satu pengalaman yang peribadi sebenarnya, ya. Namun of course bila kita ni dalam sebuah negara yang majoritinya umat Islam, yang dalam perlembagaan juga menyatakan bahawa agama persekutuan ini adalah agama Islam, ya. Jadi Islam itu diangkat kepada tahap yang, ya, domain yang lebih luas, ya, bukan hanya kepada spiritual saja, ya, kepada individu saja, ya. Jadi oleh sebab tu mungkin kita melihat dan memandang semua perkara dengan kacamata yang ini, ya. Namun kita juga tahu ada antara rakan-rakan kita yang tidak subscribe ataupun tidak bersetuju dengan ni. Maknanya dia mempunyai pandangan yang berbeza. Ya, jadi sikap kita adalah lakum dinukum waliyadin, ya. Hak mereka sebagai warga negara masih lagi dilindungi oleh perlembagaan, dan kita juga saling menghormati. Sebabnya kalau kita tidak menghormati agama orang lain, maka perkara yang sama akan berlaku kepada agama kita. Ya, yang ini cukup jelas, ya. Kalau kita, ya, menghina Tuhan-Tuhan ataupun agama, amalan, ritual agama orang lain, maka tidak mustahil mereka juga nanti akan, ya, mencari pasal dan juga, ya, melakukan perkara yang sama kepada kita. Dan ini, ya, perkara-perkara ini yang sebenarnya akan mencetuskan satu sentimen perbalahan yang sebenarnya sangat tidak bijaksana lah, ya, kerana kita tidak memberikan fokus kepada yang lebih penting seperti membangunkan masyarakat kita ni di atas nilai-nilai sejagat yang sama-sama kita kongsi dan kita saling memberikan kekuatan kita untuk manfaat semua, ya.
Jadi dalam ruang yang ada ni juga Dr. Harun nak katakan bahawa perbezaan agama, perbezaan dari sudut orientasi seksual contohnya adalah cabaran yang sentiasa berterusan. Bagaimana nak menanganinya, kita tak mau, tentu sekali dalam kita meraihkan dan menghargai itu, tidaklah kita sampai kepada tahap melunturkan pula akidah kita, ya. Jadi yang itu tu yang dikenali sebagai, kalau dalam konteks kepelbagaian agama, yang ini selalu yang dibincangkan dalam comparative religion punya studies and discourse, kalau kita nak menolak yang lain, maka kita sangat eksklusif lah, kita panggil eksklusivism. Dan ini kalau katalah diletak pula sentimen bahawa orang lain yang tidak seagama kita tu mereka memang layak untuk mati saja contoh, itu jadi nanti boleh berlakulah peperangan atas dasar agama tu, apabila berlakunya ajaran yang seperti itu, tapi kebanyakannya kita lihat bahawa agama itu dia banyak sebenarnya elemen yang lebih untuk tidak menimbulkan ketegangan di dalam kehidupan manusia. Jadi oleh sebab tu kita tidaklah mencaci, memaki Tuhan-Tuhan orang lain kerana disebabkan oleh itu mungkin mereka pula akan mencaci dan memaki hamun Tuhan yang kita sembah pula. Jadi yang itu tu sangat penting dalam kita menguruskan kepelbagaian ini. Kita tak perlu percaya, we agree to disagree, dan rakan-rakan kita yang tidak beragama Islam pun dia orang faham. Kita tidaklah pula sampai mengorbankan prinsip kita sendiri sebagai pegangan agama kita tu. Itu sangat penting. Dan untuk mungkin sekarang ini kita ada kelompok yang mengatakan orientasi seksual dia berbeza dengan yang selalu kita kata berlainan pasangan ni. Mereka sekarang ni merasakan bahawa mungkin mereka lebih suka dengan pasangan yang sejenis begitu tu, dan kita sendiri pun sebagai satu masyarakat mempunyai panduan juga di Al-Quran bagaimana kita nak menangani mereka. Jadi kita teruskanlah berbincang. Dr. sendiri pun dengan rakan-rakan, Dr. masih berpegang kepada, walaupun mungkin ramai yang tak setuju, tapi semasa Dr. belajar dulu dalam konteks tarikan seksual sesama jantina ini, dia lebih merupakan, dia dikategorikan sebagai satu penyakit ataupun disorder di bawah subjek psikiatri dulu. Maknanya bila dia dikira sebagai salah satu penyakit, itu maksud bolehlah diubat dan perlu diubat gitu kan. Tapi along the way lepas doktor dah grad semua, tengok dah tidak dikategorikan sebagai satu penyakit lah. Mungkin dia adalah satu yang normal. Jadi di situ doktor mungkin masih lagi ada my reservation, dan doktor berbincang dengan rakan-rakan dan mereka tahu pandangan doktor Han. Tetapi untuk berinteraksi dengan mereka yang terlibat dalam kelompok ni, doktor tak ada masalah pula. Doktor tak adalah pula rasa rasa macam jijik nak duduk sebelah dia orang ke, ataupun kita berikan kata komen-komen yang sangat keterlaluan lah untuk kita sebagai manusia diberikan. Dan mungkin bila ada peluang kita berbincang, Dr. suka nak mendengar kenapa dia memilih cara hidup itu, kenapa daripada banyak-banyak cara hidup itu yang ini pula yang dia pilih, dan mungkin itu juga memberikan pengalaman kepada kita bagaimana kita nak berbincang hingga akhirnya mungkin rakan kita ataupun siapa yang terlibat ini akhirnya boleh berfikir sendiri dan membuat keputusan yang baik untuk dirinya sendiri. Jadi tapi syaratnya kita tidak awal-awal lagi sudah mengenepikan mereka ini. Jadi kerana sebagai da'i ini, nahnu du'at wala qudat, kita ini penyeru memujuk manusia untuk ke jalan Allah, tapi kita bukanlah penghukum. Jadi walaupun mungkin dalam resolusi undang-undang ada hukumannya semua, yang itu kita serahkan kepada penguasaan, tetapi dia konteks kita secara peribadi, kita tidaklah menutup terus
peluang untuk berinteraksi dengan sesiapa yang tidak sama dengan kita dari sudut fikrah. Ya, mungkin perbezaan agama, perbezaan sexual orientation, perbezaan dari sudut budaya, ya, dan itu mudah-mudahan ya mungkin ada yang merasakan bahawa ini tak best lah, macam kita kalah gitu kan. Saya rasa selagi mana kita ada rasa mau menang atau nak mengalahkan satu lagi tu, sebenarnya kita boleh bersedia untuk satu proses integrasi yang menghargai kepelbagaian ni, kerana kita masih lagi mempunyai sikap-sikap tersebut. Tapi dalam masa yang sama, saya bukanlah nak katakan kita kena lunturkan kita punya iman dan juga pegangan agama kita. Tidak, kita stick dengan yang tu, ya, tetapi kita mungkin ya dilihat lebih mempunyai keupayaan untuk berbincang secara adil dan saksama dengan semua orang yang tidak sama dengan kita, ya. Dan paling penting dalam asertif tadi, kita menyatakan saya sebenarnya tak setuju ya dengan cara hidup anda atau bagaimana, dan cumanya saya kalau misalnya dia sendiri ada masalah dari sudut individu, kita akan sentiasa berikan bantuan, ya, tetapi kita tidak endorse dia punya cara hidup tu, ya. Saya rasa itu satu yang memang patut kita kemahiran yang mesti ada dalam menguruskan kepelbagaian. Bukanlah sebabnya dengan kerana kita nak menguruskan kepelbagaian ni dengan menghargai dan juga meraihkan, kita kena ya lunturkan kita punya identiti dan pegangan kita. Tidak, ya, cumanya dia memerlukan banyak perbincangan, ya, banyak juga dari sudut rujukan, ya, dan mudah-mudahan ya rakan-rakan semua, harapan Dr. Har adalah begini: apabila ada non-Muslim ya datang bertemu dengan kita, mungkin tak sampai 5 minit dia mungkin nak minta kita buat sesuatu ke, atau yalah kita mungkin berkawan lama ke, tapi setiap kali dia berpisah dengan kita, dia akan bercakap pada dirinya sendiri bahawa dia baru melihat betapa indahnya Islam yang diamalkan oleh rakan dia tu. Jadi oleh sebab tu kita sibukkan diri kita untuk percantikkan lagi kita punya akhlak yang kekuatan kita, hingga apabila kita berinteraksi secara dengan rakan-rakan kita yang belum Muslim lagi, dia melihat kita begitu adalah antaranya kerana kita diacu oleh satu cara hidup yang sangat adil dan saksama. Ya, itu saja yang kita boleh buat. Hidayah itu datangnya, taufik dan hidayah itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukannya. Ya, tapi mudah-mudahan kita terus mampu menangani kepelbagaian ini dan melihatnya sebagai kekuatan, kerana itu sebenarnya satu magnet yang sangat kuat ya untuk menarik orang lain ya kepada agama kita ni. Ya, dan bukan kerana kita telah melunturkan prinsip kita, tidak sekali-kali ya. Jadi saya rasa mungkin di situ dulu untuk episod kali yang ke-46 ini. Minggu depan insya-Allah kita akan ada tetamu dan kita khusus membincangkan tentang bagaimana sebenarnya apabila kita meraihkan kepelbagaian atau menghargai kepelbagaian tu, apakah perspektif panelis kita ini apabila dikatakan kepelbagaian yang ada baik dari sudut agama, sudut kaum, keturunan, mestilah dilihat sebagai kita punya kekuatan, kita punya aset, kita punya peluang dan ruang untuk menjadi lebih progresif. Tolonglah kita kena yakin dengan tu. Kita tak mau lagi dah dipermain-mainkan atau diperkotak-katikkan agar kita terus berada di dalam kelompok kita, berlaku polarisasi, kerana itu sangat mudah untuk kita pergi kepada tahap kebencian dan merosakkan kebencian dan juga menganggap kepelbagaian itu sebagai satu liability. Sangat sayang sebenarnya. Jadi insya-Allah usaha kerja Dr. Har ini mudah-mudahan dapat memberikan sedikit perspektif. Sukar, memang sukar daripada peringkat awal. Kita kena terus mencuba. Ada masa mungkin kita tak berjaya sangat, tak apa, kita teruskan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam orang-orang yang menggunakan peluang ini untuk betul-betul berbakti, membangunkan agama yang kita sayangi ini. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan ataupun ada kesilapan fakta, itu semuanya datang daripada kelemahan saya, kelemahan Dr. Har sendiri. So, kita jumpa minggu depan insya-Allah dalam episod yang ke-47 bersama panelis tetamu kita. Saya tak sebutkan dulu, nanti tunggulah dia punya poster. So itu saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersama membina masyarakat. Rahmah TV.